Baik, perkembangan banjir di Perak. Setakat pukul 4 petang, jumlah penduduk terjejas banjir di daerah hilir Perak berkurangan daripada 102 orang kepada 61 penduduk. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, 2 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka namun kesemua penduduk terjejas banjir ditempatkan di Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan MPTI di Langkap. 19 keluarga masih berada di PPS itu terdiri daripada penduduk 7 buah kampung di sekitar kawasan tersebut. Sementara itu, PPS di Dewan Serbaguna Cikus terus kekal aktif meskipun tiada penduduk dipindahkan ketika ini. Ia sebagai langkah menghadapi sebarang kemungkinan berlaku banjir kilat. Tiga lelaki direman 7 hari berhubung kes bunuh seorang lelaki di Pasar Pagi Berampiran, sebuah flat di Ipoh. Perintah reman dikeluarkan bagi membantu polis meneruskan siasatan berhubung kematian mangsa berusia 29 tahun itu. Siasatan terhadap tiga suspek berusia antara 34 dan 60 tahun itu dilakukan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana disyaki membunuh. Dalam insiden pagi semalam, Ketua Polis Perak Datuk Mior Farid Al-Altrash Wahid memaklumkan kejadian dipercayai akibat rasa tidak puas hati. Mangsa dikatakan telah mencuri pembesar suara milik salah seorang daripada suspek. Ia menyebabkan satu pergelutan berlaku sehingga membawa kepada kematian mangsa. Ketika pemeriksaan, pihaknya turut merampas sebilah pisau lipat yang ditemui di lokasi kejadian. Baik, KPDN HEP Kelantan melantik 41 pemborong utama dan 53 peruncit terpilih di setiap daerah sebagai persediaan menghadapi banjir. Pengarahnya Adnan Abdul Rahman mahu memastikan keberadaan bekalan barang kawalan dan keperluan asas mencukupi, mudah diperoleh dan dijual dengan harga yang ditetapkan oleh kerajaan serta berpatutan. Pelaksanaan menerusi pelan kontingensi banjir itu dijalankan melalui 3 fasa persediaan iaitu sebelum, semasa dan tempoh pemulihan selepas fenomena bencana alam banjir di Kelantan. Pihak KPDN HEP telah melantik beberapa peruncit dan juga pemborong terpilih bagi mengadakan stok bekalan, di mana mereka ini dibenarkan untuk menyimpan stok 30% melebihi permit yang diberikan. Beliau berkata demikian selepas meninjau bekalan barangan di Kota Baru. Saudara, tiada apa dapat dilafazkan 26 penerima rumah ikram keluarga Malaysia selain rasa syukur selepas rayuan untuk memperoleh rumah baharu program perumahan rakyat Gua Musang Kelantan diluluskan. Sebelum ini, penerima golongan B40 bergelut untuk membayar sewa rumah RM300 hingga RM500 sebulan. Inisiatif Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan memberi manfaat kepada rakyat yang terkesan akibat pandemik. Saya bahagialah, amat berhutanglah boleh ni petuahlah. Alhamdulillah lah Allah bagi rezeki kan. Lagi maknanya pendapatan sekarang ni ke. Yalah. Jadi kalau dapat rumah ni pun saya mesti saya buat. Pasal saya ni mata suami ni buka kedai jahit ke. Mesti kena saya buat lagi kat situ. Saya pun terkejut sebenarnya sebab bulan 10 saya submit, bulan 11 dah dapat. Saya cara submit pun guna online, tak ada pakai surat apa semua ikut pada prosedur kerajaan saja. Bila dapat tu bersyukur. Alhamdulillah, saya pun terima kasihlah sebab tak terkata sebab kami pun dah lama nak cari rumah ni. Sebab ni pun rumah pertama saya dan keluarga saya lah. Gua Musang menjadi daerah pertama di Kelantan menerima rumah ikram keluarga Malaysia. Di PPR Gua Musang, kita dimaklumkan 50 unit diperuntukkan untuk skim rumah ikram ini, di mana rumah ini memberi manfaat kepada 50 orang rakyat di Gua Musang yang terjejas akibat COVID-19. Maksud terjejas ini, mereka terjejas dari segi pendapatan, sama ada mereka hilang pekerjaan
ataupun hilang mata pencarian, terutamanya dari sudut terjejasnya mereka untuk membayar sewa rumah sedia ada mereka masing-masing.